Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran kita, iaitu belajar membaca Al-Quran langsung daripada Al-Quran. Hari ini kita telah beralih kepada satu peringkat, iaitu kita membaca juzuk 1, bermula dengan surah Al-Fatihah kemarin, dan hari ini kita bermula pula surah yang kedua, iaitu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah hari ini kita akan belajar membacanya dari ayat 1 hingga ayat 5, InsyaAllah. Dan selepas itu kita akan terus membaca ayat-ayat yang berikutnya sehinggalah kita berjaya menghabiskan 30 juzuk, InsyaAllah. Dengan itu saya berpesan lagi, mereka yang baru view tolong subscribe dan like, iaitu kemudian share dengan kawan-kawan yang lain. Semoga mereka juga dapat belajar bersama dengan kita. Apa yang penting ialah kita belajar dan dirahmati serta diberkati oleh Allah SWT dengan sebab kita belajar dan berkongsi ilmu sesama kita, insya-Allah. Dan kita teruskan dengan siri kita, iaitu dengan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 5, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bermula dengan, semua surah bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ayat yang pertama, iaitu pembukaan surah, ia menggunakan iaitu huruf-huruf hijaiyah sahaja, di mana kita perlu membacanya, iaitu di sini ada alif, lam dan mim, di mana mengikut hukum pembukaan surah ini ia menggunakan hukum mad lazim harfi musakkar. Jadi mad lazim harfi musakkar, kita kena membaca huruf lam itu dengan panjang sebanyak 6 harakah, dan juga huruf mim juga dipanjangkan dengan 6 harakah. Dan perhatikan di sini kenapa mad lazim kalian digunakan mad lazim harfi musakkar, iaitu kerana huruf lam ini mengandungi huruf mad, iaitu lam, alif, mim. Lam dan mim dengan yang dieja dengan huruf alif ini dan bertemu dengan huruf mim yang dieja bagi huruf mim, mim ya mim. Sini lam, alif, mim. Kalau kita tulis ini, saya tuliskan supaya nampak jelas. Alif, ini alif ya, dan ini lam, dan mim ya mim. Perhatikan di sini, saya tunjukkan supaya nampak. Baik, di sini perhatikan. Sinilah dia menasukkan mad tadi, mad lazim harfi musakkar, kerana huruf mad alif pada lam. Pada lam ada alif itu. Dan mim ini pula dia bertemu dengan mim, mutama si lain, iaitu kita baca dengan idgham juga, lam mim. Jadi saya tunjukkan supaya nampak kefahaman dia, kenapa kena baca seperti saya baca. Perhatikan, kita baca, kalau boleh sama-sama ikut. 6 langkah. Alif satu saja, iaitu kita sebut alif. Alif lam mim. Dapat iaitu antara lam dengan mim itu ada idgham, iaitu berdengung bunyinya. Iaitu lagi sekali saya ulang, alif lam mim. Itulah cara membacanya. Baru kita pergi ayat yang kedua. Baik. Sebelum kita mulakan ayat yang kedua, saya nak ulas di sini tentang tanda titik 3 selepas kalimah raibah, dan kemudian selepas kalimah fihi. Baik. Penjelasan tentang titik ini, tanda, sebelum ini telah saya jelaskan. Saya ulang sebab dia berada dalam ayat kita membaca. Baik. Dulu kita belajar tentang tanda saja. Baik. Sekarang ini kita bertemu. Kita boleh wakaf daripada zalika sampai sini. Boleh wakaf. Iaitu la raib. Kalau kita wakaf kat sini ada banyak hukum. Nanti bila kita baca saya sebutkan hukumnya.
Ataupun kita boleh baca zalikal kitabul la raiba fihi. Sampai situ kita wakaf pun boleh. Tetapi tidak boleh wakaf pada dua-duanya. Tidak boleh macam mana? Iaitu saya baca la raib, kemudian saya baca lagi, kita wakaf pula kat sini fi. Itu tak boleh. Iaitu kita boleh wakaf salah satu daripadanya, atau kita terus baca sampai habis, sampai lil muttaqin. Kita ulas tentang hukum-hukum yang terdapat dalam kalimah ayat-ayat yang dalam ayat yang kedua ini, kalimah-kalimah semua. Baik, kita bermula dengan zalika. Zal baris di atas bunyi za, ingat tu dia punya makhraj ujung bibir, ujung lidah, belakang ujung lidah. Zal. Jadi baris di atas za. Kemudian dia bertemu dengan alif, baca dengan dua harakah. Ini huruf mad alif bertemu dengan huruf mad alif, baca dua harakah, mad asli hukumnya. Kemudian lam baris bawah li, kemudian kaf baris atas ka, zalika. Tetapi kaf di sini bertemu dengan alif lam qamariyah, maka kita baca dengan izhar kamari. Apa yang diizharkan? Lam ini yang kita izharkan, bunyi dengan huruf kaf. Kal, likal. Kemudian kita bertemu dengan huruf kaf baris di bawah, bunyinya ki. Kaf ini dia bukan qaf. Qaf itu kita istilah, dia terangkat pangkal lidah kita. Yang ini tidak, iaitu terbuka. Ki ada angin sikit. Ki, kemudian ta baris di atas bertemu dengan huruf mad. Jadi kita baca dengan mad asli dua harakah. Sebab apa? Sebelum huruf mad tu baris di atas. Jadi ingat, itu dah selalu kita jumpa. Kita kemudian ba baris depan bunyi bu. Bu, iaitu ba waw. Jadi hurufnya mesti berakhir dengan makhraj waw juga. Bu, moncong sikit. Kemudian kita jumpa kalimah la. Ni iaitu la, kita baca dua harakah juga sebab lam bertemu dengan huruf alif di sini, lam alif. Baik. Jadi bacanya dua harakah. Kemudian kita jumpa dengan huruf ra baris di atas kalimah raiba, iaitu ra baris di atas, bunyinya ra dimati dengan ya di sini, maka ya sebelum baris di atas mati ini, sebelumnya baris di atas, dia adalah ya lin. Dia bertindak sebagai huruf lin, bukan huruf mad. Baik, kemudian ba di sini baris di atas ba. Jadi kita bunyi raiba. Kita sambung terus dengan kalimah itu, nanti baru kita ulas cara membacanya. Baik, kemudian selepas itu kita jumpa kalimah fihi. Fa baris bawah, fi bertemu dengan ya huruf mad, kerana sebelum yang di baris bawah. Jadi huruf mad baca mad asli dua harakah. Itu satu apa, maknanya itu satu huruf yang baca dua harakah. Itu kemudian ha baris di bawah, hi satu harakah baca. Baik, bunyinya fihi. Kemudian kita bertemu dengan kalimah hudan. Baik, ha baris depan hu. Ingat dan bunyinya ha di sini bukan ha. Ha yang tengah ni di bawah sikit, dekat makhrajnya dengan ha. Jadi ni ha. Orang selalu panggil, dalam orang Melayu panggil ha simpul. Baik. Jadi ha baris depan ini bertemu dengan dal baris atas tanwin. Tetapi huruf dal ini kalau kita baca tanwin dan, tetapi oleh kerana dia bertemu dengan huruf lam yang bertasydid di sini, kita matikan dia dengan huruf lam, jadi bunyinya dengan idgham bila gunnah, tanpa dengung. Iaitu kita idghamkan dal ini dengan lam, bunyinya hudal, macam baris satu mati dengan lam, hudal. Dan lam baris bawah mati dengan lam lil. Kemudian bertemu dengan huruf mim baris depan mu, dan ta baris di atas bunyi ta. Tapi mu di sini ditasydid dengan huruf ta. Mut, bunyi mut. Mim kan huruf tutup bibir, mut, bertemu dengan ta. Jadi lil mut, kemudian ta baris di atas bunyi ta. Qaf baris di bawah, ni baru qaf, terangkat istilah, terangkat pangkal lidah kita menyebutnya qi, dimatikan dengan ya di sini, kemudian disukunkan dengan huruf nun disukunkan. Itu huruf nun disukunkan. Ya ni memang sukun dan nun juga disukunkan, jadi bunyinya qin.
Mana mahraj yang terakhir adalah mahraj nun, terangkat lidah kita ke mahraj nun. Jadi bunyinya lil muttaqin. Jangan baca kin itu kalau lidah kita terangkat, mesti terangkat. Lil muttaqin. Terangkat, terasa getaran lidah ke pangkal lidah kita. Baik. Sekarang sampai masanya kita membaca ayat yang kedua. Ayat yang kedua saya baca 3 wajah. Pertama, kita wakaf di Raiba. Baik. Jadi bunyinya Zalikal kitabu la raib. Baik. Di sini apabila kita wakaf, kita akan gunakan iaitu sini maklin, kita akan gunakan maklin bacanya 2, 4 atau 6 harakah. Baca 2, 4 atau 6 harakah. Okey. Baik. Bila kita baca 2, 4 atau 6, jadi macam mana bacanya? La raib. Baik. Bila kita baca sini adalah huruf ba, maka kita akan gunakan hukum qafalah kubra. Jika wakaf saya tulis. Sini maklin jika wakaf juga. Tetapi kalau kita sambung, perhatikan kita sambung. Macam mana kita baca sambung dengan, saya nak berhenti di sini pula. Wajah kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi. Bila saya wakaf kat sini, kita kena guna hukum mad alif li sukun, iaitu baca 2, 4 atau 6 harakah. Fi. Jadi matinya di pangkal halkum sana, huruf ha, mahrajnya pangkal halkum. Itu wajah kedua, kita wakaf dekat sini. Baik. Kalau kita wasal, kita kena baca fi ini mad asli, kita sambung fihi hudal. Baik. Kita baca wajah yang ketiga. Kena perhati baik-baik supaya tidak salah membaca di sini. Ini adalah surah kedua bagi kita dalam juzuk yang pertama. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sanalah kita guna fi ini jadi mad asli. Ha ni baris satu saja, baris bawah hi. Fihi hudal lil muttaqin. Dapat Semua dah faham? Baik, dah faham, kita beralih kepada ayat yang ketiga. Ini agak panjang. Baik, kita bermula dengan al-lazina. Kalimah al-lazina iaitu baris, apa baris yang kita nak bubuhkan? Kerana di sana hamzah wasal bermula dengan alif lam. Alif lam kita gunakan hukum lam ta'rif, di mana kita kena baca baris atas. Bunyinya al, iaitu kita idghamkan dia dengan huruf lam sana. Itu ini ada hukum idgham syamsi, iaitu baris atas tadi diidgham dengan huruf lam, bunyinya al. Kemudian memula balik semula lam baris atas la, dan zi sini baris 2, iaitu baris dan 2 harakah, bukan baris 2. Baris itu dia guna asli, ya bertemu dengan zal baris atas sebelum ya baris bawah. Jadi bunyinya allazina. Semula saya betulkan. Baris atas al diidgham syamsi dengan lam. Kemudian kita baca lam baris atas la. Kemudian zal baris bawah bunyi zi bertemu dengan ya huruf mad kerana sebelumnya baris bawah. Jadi baca 2 harakah. Lazi nun baris atas. Nah, jadi bunyi kalimah ini allazina. Kemudian kita bertemu dengan kalimah yu'minuna. Baik. Ya baris depan yu, kan? Dimatikan dengan hamzah. Hamzah ni menumpang saja di waw, bukan kita baca waw ni. Iaitu baris depan ni yu, bukan yu di sini. Iaitu kita nak matikan dia dengan hamzah. Yu bunyi. Yu terus ke bawah, iaitu pangkal hakum hamzah mahrajnya. Baik. Kemudian mim baris bawah mi, nun baris depan bertemu dengan waw. Jadi sebelum waw baris depan baca dengan mad asli 2 harakah. Yu'minuna baris di atas na, yu'minuna. Kalimah yang ketiga iaitu kalimah ba baris di bawah,
bertemu dengan alif lam qamariyah, maka kita baca dengan izhar qamari, iaitu huruf apa yang kita nak izharkan, huruf lam itu dengan huruf ba. Bil bunyinya. Bil, kemudian ra pada sebain pada di atas bunyi ra, ya. Dia angkat pangkal lidah kita, iaitu makhrajnya di hujung halkum, iaitu bil ra, bertemu dengan ya sini, ya sukun, maka kita ya bertindak sebagai huruf lin kerana sebelum ya baris di atas. Rai, ba baris bawah, bi. Jadi bil rai bi. Ni bil, sini rai, kemudian bi. Kemudian bertemu dengan huruf kalimah wa yuqimuna. Sama juga wa baris di atas bunyi wa. Sini kita yuk tadi, di sini wa, kemudian ya baris depan yu, qaf baris depan, baris bawah bunyi qi, terangkat pangkal lidah, istilah wa yuqi bertemu dengan ya. Kemudian sebelumnya baris bawah, maka ya ni jadi huruf mat, baca dengan mat asli dua harakat. Wa yuqi, kemudian mim baris depan bertemu dengan waw juga, iaitu sebelum waw baris depan kena baca dengan mat asli juga, mu qimu. Nun baris atas bunyi na, tetapi perhatikan selepas huruf nun itu baris di atas apakah yang dijumpa dalam kalimah berikutnya, iaitu alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah, maka kita baca dengan idgham syamsi, huruf nun dimasukkan dengan huruf sad. Sad, iaitu nassa, sad baris di atas, sa, nassa, kemudian la baris di atas, la, bertemu pula dengan huruf mat di atas waw. Bukan waw yang kita baca, bukan lau, tetapi la baca, iaitu huruf mat yang berfungsi. Waw ini ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Ingat tu. Kemudian kita bertemu dengan ta baris di atas ta. Jadi kita baca dua ni sebab dua ni dia bersambung. Di sini ada hukum menyambungnya. Wa yuqimunas salata. Dapat? Kemudian kita jumpa dengan kalimah wa mimma, baik wa baris di atas wa, kemudian bertemu dengan mim di sini, mim baris bawah bertasydid dengan huruf mim. Maka apabila mim bertasydid, maka kita wajib baca dengan guna dua harakah juga. Wa mimma, ma ni mim baris di atas bertemu dengan iaitu huruf mat alif kerana sebelum atas, jadi dia huruf mat. Jadi kita bila huruf mat kita baca dua harakah mat asli. Wa mimma, dua. Gunah tadi dua, ma pun dua. Baik, kita pergi kalimah yang berikutnya, iaitu kalimah razaqnahum. Baik, perhatikan hukum. Ra baris atas baca ra dengan tebal. Ingat ra baca dengan tebal. Saya tak tulis ra tebal sini sebab kita dah banyak jumpa. Baik. Kemudian zai, ini zai, iaitu kita punya hujung lidah bertentangan dengan gigi kacip dan kita sebut zai, iaitu hamas dan berdesir bunyinya, zai ini. Tetapi dia dimatikan dengan huruf qaf di sana. Maka qaf ini adalah huruf qalqalah, maka baca dengan qalqalah sughra. Razaqa, 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 bau nun baris di atas bertemu dengan huruf mat alif, maka dibaca dengan mat asli na. Kemudian ha baris depan dimatikan dengan mim, baca dengan izhar syafawi. Hum, jangan didengung-dengungkan, jangan dipanjangkan. Jadi bunyinya razaqnahum. Dapat? Razaqnahum. Na saja yang panjang, dua harakah. Baik, kita pergi ayat kalimah yang terakhir dalam ayat 3 ni, iaitu yunfiqun. Baik, ya baris depan bunyi yu, tetapi dimatikan dengan huruf nun, jadi yun. Kita perhatikan selepas nun sukun itu huruf apa? Iaitu huruf ifa. Maka kita kena baca dengan ifa hakiki. Dia tak bunyi yun. Kalau yun dah jadi izhar, dia baca antara izhar dengan idgham, iaitu bunyinya yung. Huruf apa yang dia nak bagi? Fa. Huruf fa apa? Yung fa. Yang mana daripada nun punya dengung tadi tak sampai pada nun, tapi dia nak pergi kepada huruf, iaitu fa, huruf perut bibir bawah. Yung fi. Yung fi. Bukan yung fa, baris bawah fa, baris bawah fi, iaitu yung fi.
kemudian qaf di sana baris depan khu, kemudian bertemu dengan waw dan disukun dengan huruf nun, baca dengan mat aridi sukun, bunyinya yunfiqun, iaitu akhir mahraj ialah mahraj nun. Baik. Jadi kita baca daripada mula sampai habis. Kalau kita tidak boleh habis, nafas kita pendek sebab kita baru belajar, saya ajar pertama kita berhenti kat sini. Kita berhenti kat sini dulu supaya kita tidak habis nafas sebab kita baru belajar. Baik, saya baca pun perlahan. Jadi mungkin saya pun tak cukup nafas. Baik, macam mana baca? Perhatikan baik-baik dan baca sama-sama kalau boleh. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. Baik. Bila berhenti kat sini, kita kena baca dengan mat arid li sukun. Sebab sini ada mat dan sini huruf ni kita mati dengan jadi ta. Dia tak jadi ta. Baik. Kemudian kita sambung. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mati dengan mat arid li sukun. Itu cara wajah yang pertama. Baik. Kalau kita sambung di sini tak boleh jadi mat arid li sukun, kita kena hidupkan ta ni. Waw di sini jadi mat asli saja. Baik, kita baca sama-sama, cuba tahan nafas, kita baca sampai habis. Tapi kena laju sikitlah, kalau tak nafas tak cukup. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya percaya mereka yang baru belajar tak dapat habis. Baik, berhenti kat sini. Ingat. Tetapi gunakan mat arid di sukun semasa berhenti sini. Jangan baca salah. Baik. Kena berhenti dengan saya ulang balik baca daripada mula sampai sini. Tengok cara saya berhenti. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Baru sambung wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu dah terbaik kita baca sebagai orang yang baru belajar. Kenapa nafas tu nak dikawal supaya cukup. Baik, kita pergi kepada ayat yang keempat, iaitu separuhnya ada di belakang. Kita baca yang separuh dulu. Baik, bermula dengan iaitu wallazina. Baik. Dia allazina sama juga tadi allazina sini, tetapi cuma tambah waw saja. Jadi kalau kita ingat yang ini, maka kita boleh menyebutnya cuma tambah waw di sini baris di atas, tetapi diidgham syamsikan dengan huruf lam di sini. Bunyinya wal. Tadi al. Jadi sini ada baris waw. Jadi bunyinya wal. Sebab kita idgham syamsikan huruf waw dengan huruf lam, sebab lam adalah alif lam samsiah, huruf samsiah. Kemudian bertemu dengan huruf zal baris di bawah, bunyinya zi. Zi dah betul bunyinya, tetapi dia ada ya di sini, maka kita kena panjangkan bunyi zi itu dua harakah dengan hukum mat asli. Faham ya? Baik, nun baris di atas, baris di atas bunyinya apa? Na. Daripada lidah kita naik ke langit, maraj nun tu turun ke bawah. Na, terbuka. Baru boleh berbunyi nun tu. Baik. Wallazina, kemudian kita jumpa kalimah yu'minu. Yu'minuna. Baik, ya baris depan, kemudian dimatikan dengan hamzah, sama dengan sini. Tak ada beza pun. Jadi sini sama, dia mengulangkan ayat yang ini, keterangan ayat yang ini. Jadi yu, kemudian mim baris bawah mim, nun baris depan nu, dengan ada waw di sini, baca dengan mat asli dua harga, yu'minu. Nun baris atas na, sama juga di sini, na. Baik. Kemudian bertemu dengan kalimah bima. Baik. Ba baris bawah bunyinya senang saja, bi, bi. Kemudian ma baris atas bunyi ma, tetapi ada di sini gelombang menunjukkan dia kena baca dengan panjang. Kita dah tahu kenapa dia baca dengan panjang, mesti dia bertemu dengan huruf hamzah di pangkal rekum, iaitu hamzah baris depan di sini. Jadi bacanya panjang, bima 4 atau 5 ma. Jadi bima bertemu dengan kalimah unzila,
Hamzah baris depan bertemu dengan nun di sini sukun. Baca, kalau baca begitu saja izhar, tetapi dia bertemu dengan huruf ifa, huruf zal. Jadi bacanya ifa hakiki dua harakah dengan dengung dua harakah, bunyinya antara idgham dengan izhar dengan idgham, iaitu unzila, lam baris atas la. Jadi bunyinya unzila, zi bunyi kan betul-betul zai, bukan zal. Kalau zal ujung pangkal belakang ujung lidah. Zal ni dia lidah ke dalam, bertentangan dengan gigi kacip, betul. Zila, kemudian bertemu dengan kalimah ilaika, iaitu hamzah baris bawah bunyi i, lam baris atas bunyi lai, bertemu dengan ya sini lai, dan betul bunyinya lai. Tapi apakah dia panjang atau pendek? Iaitu sebelum huruf ya baris atas bunyi lin, maknanya pendek saja, dengan lembut baca. Ilai, kemudian ka baris atas ka, Jadi ilaika, kemudian kita bertemu dengan kalimah wama, baik wa baris atas wa, mim alif. Ini di atas bunyi ma, tetapi di sini dia kata ada gelombang, hukumnya mak jaiz, dah tentu huruf selepasnya adalah huruf hamzah. Perhatikan nanti, kita akan perhatikan di muka sebelah. Sebelum tu saya baca sampai sini dulu. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma, apa bahasa sebenarnya? Unzila. Perhatikan sambungan, iaitu ayat yang keempat. Perhatikan di berikutnya di belakang papan putih ini. Baik. Perhatikan di sana. Tadi wama, kan saya kata dia bertemu dengan hamzah, iaitu bertemu dengan hamzah baris depan. Wama, baik, ni kalimah apa? Unzila. Baik, ni bersama juga, iaitu nun sukun di sini bertemu dengan huruf ifa, baca dengan ifa hakiki, iaitu unzila, lam baris atas. Kemudian min di sini baris bawah bertemu dengan nun sukun. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf, maka kita juga baca dengan ifa hakiki. Tadi ma, unzila, kemudian min baca dengan ifa antara izhar huruf nun dengan huruf qaf, pergi ke huruf qaf, iaitu maknanya kita baca dengan ifa hakiki min qa, qaf baris atas qa, mati pula dengan ba, maka kita baca dengan qalqalah sughra, sebab huruf ba adalah huruf qalqalah dan dia mati, baru dia wujud qalqalah kubra. Kalau dia tak mati, dia tak ada lantunan. Baik, jadi maknanya qab, lam baris bawah, li, qaf baris atas ka, jadi bunyinya qablika. Jadi unzila min qablika, kemudian kita bertemu dengan kalimah wabil akhirati. Maka wa baris atas bunyinya wa, ba baris bawah bunyinya bi, tetapi dia bertemu dengan alif lam kamariyah, maka kita izhar kamarikan huruf ba ini dengan huruf lam, bil bunyinya, wabil. Kemudian perhatikan hamzah. Hamzah mendahului huruf alif. Ini huruf alif, dia mendahului, dia tidak duduk atas alif ni, dia belakang alif. Jadi guna hukum mat badan, baca dua harakah juga. Ingat pangkal halkum hamzah. Kemudian kha, hujung halkum baris bawah khi, angkat pangkal lidah kita, iaitu dia adalah huruf isti'la, maka kita bunyi betul-betul khi, khi, ra baris atas ra, baca dengan tebal ra, kemudian ta baris bawah ti, wabil akhirati, kemudian ha baris depan mati dengan mim, iaitu baca dengan izhar syafawi, hum, tertutup bibir kita menyebutnya hum, baru mim itu mati. Kemudian kita jumpa kalimah yuqinun, ya baris depan yu, tetapi ada waw di sebelah selepas huruf ya ini, maka baca dengan mat asli dua harakah yu, bunyi yu juga, satu pun yu, dua pun bunyi yu panjang saja, iaitu qaf baris di bawah bunyi khi. Ingat huruf qaf tu kat mana? Pangkal lidah, bertentangan dengan anak tekak. Jadi dia istilah, terangkat pangkal lidah dia khi, nun baris depan nu bertemu dengan waw di sini, nu juga,
tetapi disukunkan huruf nun selepas huruf waw, huruf mat ini. Jadi guna hukum mat arid disukun. Baca mat arid disukun berapa? 2, 4 atau 6. Walaupun saya tak tulis 2, 4 atau 6, saya tak semua dah mahir ya. Bila mat arid disukun 2, 4 atau 6. Bila membaca tahu. Baik, kita baca daripada mula huruf tersebut. Baik. Saya angkat ini papan ni. Perhatikan. Nampak Saya letakkan sini. Baik. Sama-sama kita baca. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Berhenti di sini kerana dia terlalu panjang. Orang-orang baca Al-Quran akan dia berhenti dekat situ sebab nafas tak cukup. Lepas tu baru dia sambung. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ingat Jadi tadi kita baca وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Baik, kita pergi kepada ayat yang terakhir, iaitu ayat kelima, iaitu bermula dengan ulaika. Kalimah ulaika iaitu hamzah baris depan u dimatikan dengan waw sini. Waw sini ada pada tulisan, tiada pada bacaan, maka baca u saja. Lam baris atas la, kemudian bertemu dengan huruf mad alif di sini, alif kecil itu, dan ada gelombang sana menunjukkan kita baca panjang. Apa hukumnya? Iaitu huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, maka bacanya mad wajib muttasil. Muttasil, kemudian kita baca dia 4 atau 5 harakah. Kemudian hamzah pada bawah bunyi i, kaf pada di atas bunyi ka. Jadi ulaika. Kemudian bertemu dengan kalimah ala, ain baris atas a, lam baris atas la, ala, tetapi ada huruf mat di sini, baca la 2 harakah, ala. Kemudian bertemu dengan kalimah hudan. Baik. Ha baris atas bunyinya hu, dal baris atas bunyi dan, tetapi tanwin ini bertemu dengan huruf mim yang menghendaki kita menggunakan hukum idgham al-gunnah, iaitu dimasukkan iaitu huruf dal dengan huruf mim dengan idgham dengan gunnah, iaitu gunnah 2 harakah. Bunyinya hudam, hudam. Balik dal dengan mim itu mati dengan mim tapi didengungkan. Hudam, kemudian mim di sini mati baris bawah mati dengan huruf nun bertemu dengan nun yang mati. Jadi min. Baik. Nun sukun juga bertemu dengan huruf ra. Baik. Ada hukumnya. Idgham juga, tetapi bila gunnah. Tadi ma'al gunnah. Ini kita idghamkan dengan nun. Tapi bila idgham bila gunnah, dia tidak ada dengung, dia terus masukkan mim dengan huruf ra, baca dengan tebal. Mil. Nun tu dah tak ada dah. Mim terus daripada ra yang berbunyi. Mil. Ra pada atas ra, tebal. Bertasydid dengan huruf ba, bi, rabbi, kemudian ha bertemu dengan mim yang mati, baca dengan izzah syafawi. Iaitu kita boleh berhenti di sini. Rabbihim. Kalau kita nak baca. Pasal sini ada sad lam ya, tapi dia lebih baik wasal kalau kita nafas cukup. Baik. Jadi rabbihim, satu, bi, him satu, ra satu, bi satu, him satu. Baik. Kemudian kita bertemu dengan wa ula, sama juga di sini hukumnya ada mad wajib muttasil, sama dengan sana, cuma tambah waw baris di atas bunyi wa. Jadi bunyinya wa ulaika. Kalau tak ingat, ulang balik, reverse balik semula video tu, perhatikan saya menjelaskan di sini. Jadi di sini saya tambah wa saja. Wa ulaika. Kemudian humu. Kalimah berikutnya humu. Kalau kita mati hum aja bunyinya. Tapi oleh kerana sini mim pada depan, bunyinya mu, humu, kerana dia bertemu dengan alif lam kamariyah, maka kita izhar kamari dia dengan huruf lam, iaitu huruf mim ini bunyinya humul.
Humul iaitu lam, makhras lam, humul. Kemudian mim baris depan bertemu dengan huruf fa yang mati, muf. Muf iaitu mim huruf bibir. Kemudian fa pun huruf perut bibir. Jadi bunyi terlalu dekat mahrasnya, muf. Ada hamas di sana. Kemudian kita bertemu dengan lam baris depan bunyi li, ha baris depan hu bertemu dengan huruf mat di sini. Wow. Sebab sebelum waw baris depan. Hu, dan kita bertemu dengan nun baris atas, disukunkan nun ini bunyinya dibacakan mat arid disukun dengan 2, 4 atau 6 harakat. Bunyinya humul muflihun. Baik. Ha ini adalah ha tengah hukum. Baik. Itulah dia ayat-ayat yang telah kita baca, 5 ayat yang kita baca dalam surah Al-Baqarah pada peringkat pertama hari ini, dan kita akan teruskan dengan ayat yang ke-6 pada siri yang berikutnya, insya-Allah. Dan dengan itu saya rasa semua sudah baca, cuma yang akhir ni kita belum baca. Kita akan bacakan dulu. Ulaika ala hudam min rabbihim. Boleh berhenti di sini. Wa ulaika humul muflihun. 2, 4 atau 6 harakat. Kalau 4, 4 lah. Kalau 6, 6 lah. Kalau 2, 2. Semua 2 kalau mat disukun tu. Supaya konsisten, iaitu sama semua. Bila dia mati sama panjangnya. Baik. Jadi itulah saja yang kita dapat jelaskan, yang dapat saya jelaskan tentang yang dapat kita belajar hari ini. Dan saya telah bacakan semua huruf semuanya. Jadi selepas ini kita akan pergi kepada siri yang ke-3 selepas Fatihah dalam juzuk yang pertama. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.